Okay, Assalamualaikum. Okay, kali ni kita nak masuk subtopik yang baru yang bertajuk Specific Latent Heat. Okay, so dalam video-video sebelum ni, cikgu dah ceritakan tentang Specific Heat Capacity. Okay, so kali ni, apakah yang dimaksudkan dengan Specific Latent Heat? So, bila kita sebut tentang Specific Latent Heat, dia sebenarnya tentang apabila haba tu dia supply, okay, dia akan ubah kita punya elemen tu daripada solid ke liquid, okey, ataupun daripada liquid ke gas. Okey, jadi latent heat ni ada dua jenis. Okey, ni kita akan tengok dengan lebih details dalam video kali ni. Right, so selalunya kita tahu bila kita supply haba, apa akan berlaku ialah suhu akan naik. Okey, so awak tahu benda tu makin lama jadi makin panas. Itu ialah specific heat capacity. Okay, kali ni specific latent heat ialah awak supply haba macam mana pun suhu dia tak meningkat. Apa yang berlaku ialah dia hanya berubah state. Okey, berubah state tu, berubah dia punya susunan pepejal tu. Okey, daripada pepejal jadi cecair, daripada cecair jadi gas. Okey. So, haba yang digunakan untuk buat objek itu cair ataupun mendidih tanpa mengubah apa-apa suhu dikenali sebagai latent heat. Kalau dalam bahasa Malaysia, awak ada baca buku rujukan zaman-zaman dulu, dia panggil haba pendam. Pendam tu simpan kan? Simpan. Jadi, haba tu dia macam diam-diam je, dia macam tersimpan. That's why dia tak dapat naikkan suhu. Dia hanya berjaya menukar state. Okay, state maksud cikgu ialah state. Tahu state? Macam ejaan negeri tu lah, state. Okay, state. Okay, so state ni ada berapa jenis? State ada 3 jenis. So, kita ada solid, kita ada liquid dan kita juga ada gas. So, inilah yang dipanggil dengan state. Okay, jadi haba yang diberikan tu akan buat dia berubah state. Okay, jom kita tengok dengan lebih terperinci. Okey, proses pertukaran solid ke liquid, awak tahu nama proses tu ialah melting. Kalau daripada liquid jadi solid, kita panggil dia freezing. Okey, so kemudian kita ada daripada liquid menjadi gas, yang tu kita panggil boiling ataupun didih lah. Daripada gas jadi liquid, kita panggil condensation. So, ni proses yang basic yang awak pun dah belajar masa sekolah rendah. Okay. So, jadi bila dia libatkan specific latent heat, okay, so kita tengok dia punya definisi. Tu yang cikgu dah highlight. Specific latent heat, okay, ataupun simbolnya L of a substance is the quantity of heat, Q, that is absorbed or released during a change of phase of 1 kilogram of the substance without any change in its temperature. Okay, so cikgu mudahkan perkataan dia kat sini. Maksudnya, specific latent heat, ingat, bila ada perkataan spesifik, dia akan melibatkan mass. Okay, specific latent heat sesuatu bahan tu ialah berapa banyak haba yang diserap ataupun berapa banyak haba yang dikeluarkan semasa menukar fasa. Fasa ni macam solid pergi liquid, okay? Liquid pergi gas ataupun gas pergi liquid, liquid pergi solid. Untuk setiap kilogram tanpa berubah temperature. So, nanti awak nak hafal definition tu, boleh hafal lah. Okay? Tapi sebelum hafal tu, make sure awak faham yang dia tak berubah temperature. Dia hanya untuk 1 kilogram. Okay? Untuk setiap kilogram. Dan haba yang diserap ataupun dibebaskan untuk bahan tersebut. Benda tu dipanggil latent heat. Jadi, kita boleh letak dalam bentuk formula. Okay? So, latent heat tadi dia kata L. So, L sama dengan haba untuk setiap kilogram. So, unit untuk haba heat ataupun Q ni ialah joule. Manakala unit untuk mass ni ialah kilogram. Jadi, joule per kilogram. Okay, cikgu dah ajar last time.
Kalau nak buat sebaris, kilogram naik atas, kita ada negatif 1. Jadi, berapa joule untuk setiap kilogram? Okay. Berapa banyak haba yang diperlukan untuk setiap kilogram tu untuk ubah state dia daripada solid ke liquid, liquid ke solid dan sebagainya lah. Okay. Kita tengok. Ni yang cikgu masukkan tadi, specific latent heat ada 2 jenis. Okay. Satu ialah specific latent heat of fusion, satu lagi ialah specific latent heat of vaporization. So daripada perkataan ni pun nak boleh agak lah. So yang mana dia punya phase yang terlibat dalam latent heat tersebut. So kalau latent heat of fusion, substance ni dia ambil haba tu untuk cair. Okay. During melting ataupun kuantiti heat yang dikeluarkan untuk jadi beku. So, latent heat of fusion antara solid dan liquid dan sebaliknya. So, fusion ni ialah solid ke liquid, liquid ke solid. Manakala vaporization, okay, latent heat of vaporization ialah dari ada dua kat situ. Boiling mestilah liquid menjadi gas. Okay, kalau condensation ialah gas menjadi liquid. Jadi kedua-dua latent heat ni tidak melibatkan kenaikan suhu. Okay, haba yang diberikan hanya digunakan untuk menukar fasa substance tersebut ataupun dia punya state. Okay, so cikgu rasa untuk video kali ni cukup untuk kita faham apa itu latent heat. Okay, dia punya definisi, dia punya formula dan 2 jenis specific latent heat. So dalam video yang akan datang, cikgu akan tunjukkan graf dan harapnya awak dapat faham dengan lebih baik lah tentang specific latent heat.